Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sakinah Jasmine binti Rasul daripada kumpulan Aklung akan membentangkan tentang tajuk larangan perhambaan di Malaysia. Saya akan memulakan dengan penerangan tentang apa itu perhambaan. Perhambaan adalah sistem sosial ekonomi di mana manusia tertentu dijadikan hamba, dirampas atau dinafikan kebebasan dan dipaksa bekerja. Hamba juga ditahan bukan atas kerelaan diri sendiri. Mereka ditangkap, dibeli atau mereka dijual selepas lahir. Mereka yang ditahan ini ditarik hak untuk keluar, hak menolak kerja atau hak untuk menerima bayaran bagi kerja yang diberikan. Walaupun larangan penyeludupan manusia tidak dinyatakan dengan bertulis dalam perlembagaan, perbuatan tersebut dianggap sebagai salah satu jenayah yang paling kejam berdasarkan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat. Tanggapan itu berkait rapat dengan fakta di mana penyeludupan manusia berhubung kait dengan perhambaan zaman moden juga. Sebagai contoh, eksploitasi kanak-kanak, pelacuran, hamba hutang, eksploitasi pendatang asing dan lain-lain. Maka dengan itu, penyeludupan manusia adalah bersalahan dengan ideologi negara Malaysia dan juga dengan undang-undang Islam dan prinsip syariah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazmi dan saya akan membincangkan tentang sejarah perhambaan di Tanah Melayu. Institusi perhambaan merupakan amalan kemasyarakatan yang telah diamalkan di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Hamba dapat melambangkan pengaruh dan kekayaan seseorang pembesar pada ketika itu. Semakin ramai hamba yang dimiliki seseorang pembesar, ini menunjukkan semakin berstatus kedudukannya dalam masyarakat dan semakin kukuhlah kedudukan ekonominya. Sebelum kedatangan Barat, hamba boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu hamba abdi, hamba berhutang dan hamba raja. Hai, nama saya Ku Jin Yang. Sesuatu contoh tentang mana pasti punca atau faktor isu tentang larangan perhambangan di Malaysia ialah tekanan dari gerakan anti perhambangan. Gerakan anti perhambangan yang semakin kuat dan berpengaruh di seluruh dunia, termasuk di Inggeris, memainkan peranan penting dalam menghentikan praktik perhambangan di seluruh wilayah jajahan British. Tekanan dari gerakan ini menyebabkan pemerintah kolonial British akhirnya mengambilkan tindakan untuk menghentikan perhambangan. Sebagai contoh, ucapan yang dari Martin Luther King, I have a dream. Tentang ucapan ini, banyak hamba mempunyai kesedaran yang membebaskan diri tentang tekanan awam dan kebebasan hak asasi manusia. Seterusnya, dalam faktor atau punca isu larangan perhambaan di Malaysia adalah pada zaman moden ini, pertumbuhan sektor perdagangan dan industri yang semakin pesat yang menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan tinggi semakin meningkat. Justru itu, praktik perhambaan dianggap tidak efisien dan tidak proaktif dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang semakin kompleks ini. Erti kata lain, perhambaan dianggap sudah peninggalan zaman. Sebagai contoh, sudah tiada lagi hamba seperti hamba abdi di Malaysia kerana zaman kini sudah berubah dan terdapat ramai umat manusia yang semakin bijak. Jadi, persaingan semakin sengit, oleh itu mereka bermatlamat untuk berkejaya besar berbanding bekerja di bawah majikan. Farhana, saya Amir Kisha dan saya akan menerangkan tentang faktor yang terakhir iaitu nilai-nilai Islam. Seperti mana yang kita semua ketahui, Islam merupakan agama rasmi di Malaysia yang juga memiliki nilai-nilai yang menghargai martabat manusia dan menentang perhambaan. Nilai-nilai ini telah mempengaruhi rakyat Islam di Malaysia untuk menentang praktik perhambaan dan mendukung paham-pesan perhambaan. Contohnya, nilai seperti sikap bertoleransi, mengasihani serta saling bantu antara satu sama lain dapat menghembuskan amalan perhambaan ini dalam masyarakat Malaysia. Perhambaan klasik sudah tidak wujud lagi di kalangan umat manusia kerana perhambaan itu telah digantikan dengan perhambaan bentuk baru yang lahir dalam pelbagai cara, iaitu penindasan di antara penjajah dengan negara atau rakyat yang dijajah. Penjajah akan mengganggu kekayaan negara yang dijajah untuk kepentingannya atau menafikan hak rakyat yang dijajah dengan pelbagai cara, sama ada secara tinari ataupun tidak. Sekian. Saya akan menerangkan kesan-kesan yang akan dihadapi jika sistem perhambaan di Malaysia masih diteruskan. Salah satu kesan perhambaan yang paling ketara di Malaysia ialah pembangunan sistem
mengklasifikasikan manusia berdasarkan etnik dan social status mereka. Sistem ini akan mewujudkan masyarakat hierarki yang mengutamakan kumpulan orang tertentu berbanding orang lain dan membawa kepada diskriminasi dan ketidaksamaan yang berterusan. Perhambaan juga mempunyai kesan yang mendalam terhadap ekonomi Malaysia kerana ia banyak bergantung kepada buruh paksa individu yang diperhambakan. Pengeluaran barangan seperti getah, biji timah dan minyak kelapa sawit adalah bergantung kepada kerja orang yang diperhambakan dan keuntungan daripada industri ini akan digunakan untuk memperkayakan kelas pemerintah. Walau bagaimanapun, kita harus ingat bahawa sistem perhambaan telah menjadi suatu amalan tradisi dalam masyarakat Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Amalan perhambaan dapat menunjukkan ketinggian status dan kekayaan seseorang pemiliknya. Apabila kedatangan British di tanah Melayu, amalan perhambaan telah diharamkan oleh British. Ini telah menimbulkan kemarahan dan penentangan daripada pembesar-pembesar Melayu. Walau bagaimanapun, amalan perhambaan dapat dihapuskan oleh British di tanah Melayu sehingga kini. Assalamualaikum and hi, my name is Azizul Hakim bin Marzuki and saya akan sharekan pandangan saya terhadap kesan-kesan sistem perhambaan di Malaysia. Okey, yang pertama, sistem perhambaan di Malaysia boleh menjadikan negara kita dipandang rendah and image negara kita akan turun dan juga tahap kemiskinan di negara Malaysia akan semakin tinggi and banyak isu-isu yang akan berlaku seperti kes rogol, kes pecah rumah dan banyak lagi. Oleh sebab itu, kes-kes sebeginilah yang kita nak elakkan and also ini antara kesan-kesan yang akan Malaysia hadapi jika sistem perhambaan diteruskan dan juga orang-orang miskin akan tetap dipergunakan oleh orang-orang kaya di Malaysia ataupun di mana-mana sahaja and benda ni semestinya akan memberikan kesan buruk terhadap sesuatu negara dan sesebuah negara. Okay, that's all. Kesan yang akan dihadapi berdasarkan isu rarangan perhambaan di Malaysia, perhambaan mewujudkan kemiskinan antara generasi. Perhambaan mencederakan kesihatan fizikal dan mental mangsa dan ia juga menghalang mereka daripada peluang pendidikan dan juga pembentukan model insan. Kesan yang terhasil kekal sepanjang hayat mereka dan boleh memberikan kesan antara generasi. Perhambaan memesongkan demografi, menjejaskan pengeluaran pertanian, meningkatkan diskriminasi jantina dan keganasan, dan ia juga meningkatkan beban penyakit. Selain itu, mengurangkan pendapatan juga salah satu kesan daripada larangan perhambaan di Malaysia. Hasil kesihatan dan pendapatan negara malah prestasi ekonomi serantau. Langkah nombor 1 ialah media sosial. Media sosial adalah komponen utama tentang cara menamatkan perhambaan. Perhambaan moden bukanlah keutamaan berbanding gerakan agenda politik lain. Jadi menggunakan media sosial untuk memberi kesedaran kepada isu itu boleh menjadi langkah pertama yang penting. Pada zaman teknologi ini, platform media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram bermula sebagai peranti yang digunakan untuk menyebarkan dan berkongsi berita serta menghubungkan individu. Oleh itu, jawatan mudah boleh menjadi permulaan bagi keseluruhan pergerakan. Yang nombor 2 adalah pendidikan. Satu lagi cara untuk menamatkan perhambaan adalah untuk mendidik diri kita mengenai topik perhambaan tersebut. Dapat perhatikan perbezaan antara perhambaan masa lalu berbanding dengan definisi baru perhambaan. Pelajari demografi yang paling terjejas oleh perhambaan, temui organisasi mana yang berusaha dan akhirnya bagaimana kita boleh membuat perubahan. Hai, nama saya Muhammad Naib Suhaid dan saya mengutangkan tentang langkah-langkah mengatasi isu masalah perhambaan di Malaysia. Pertama sekali, penguasaan undang-undang. Usaha Malaysia dalam memanteras jenayah perundangan orang dipulaskan lagi ke atas aspek penguasaan, pendakwaan dan juga perlindungan. Aspek penguasaan yang telah dijalankan beberapa agensi penguat kuasa seperti Polis Diraja Immigration dan Jabatan Immigration
untuk membantu kerajaan dalam membantah jenayah perdagangan orang yang merupakan salah satu jenayah rentas padan yang semakin berleluasa kini. Seterusnya ialah rundingan Malaysia dengan negara luar. Usaha membantah jenayah perdagangan orang dipergiatkan lagi dengan mengadakan sesi rundingan bersama-sama dengan negara luar untuk mencari jalan bagi mengurangkan kadar peningkatan jenayah ini. Malaysia telah mengadakan sesi rundingan dengan beberapa negara luar dalam usaha membantah jenayah perdagangan orang dalam konteks negara. Langkah seterusnya untuk mengatasi isu perhambaan di Malaysia, meningkatkan keselamatan sepadan dan pemantauan. Aktiviti pemenangan atau perhambaan manusia di Malaysia kebiasaannya berlaku dari sebuah negara ke negara yang lain melalui jalan udara, darat dan laut. Oleh sebab itu, tahap keselamatan dan kawalan sepadan, tahap pemantauan yang lebih kerap perlu ditingkatkan lagi bagi menangani isu ini. Seterusnya, peranan masyarakat. Masyarakat juga memainkan peranan penting bagi menangani isu ini kerana masyarakat setempat merupakan tulang belakang kepada kerajaan dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktiviti pemandangan yang berlaku di kawasan sini. Sebagai contoh, masyarakat setempat perlu peka terhadap kawasan sekeliling seperti kawasan kerja-kerja jika mengesyaki berlaku sebarang aktiviti perhambaan manusia serta segera melaporkan kepada pihak berkuasa.